Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 5 SMK Limanak. Saya Cikgu Jason Wong dan sekali lagi kita bertemu pada hari ini untuk membincangkan Latih Tubi 8.1E ya. Oke, di buku teks muka surat 234. So, yang ini adalah lanjutan daripada pembelajaran yang lepas. Oke, di mana pembelajaran yang lepas kita sudah masuk kepada standar pembelajaran 8.1.1. Oke, dan pada hari ini kita akan lihat sebagai pengukuhan sebenarnya untuk kamu bagi memahami lagi apa yang coba kita selesaikan dalam tajuk yang dibincangkan ini. Jadi tanpa melengahkan masa, sila keluarkan buku teks dan buka muka surat 234. Baik, Cikgu harap kamu sudah bersedia dan kamu sudah buka buku teks muka surat 234. So, sama-sama kita perhatikan. Oke, soalan yang pertama. Perjalanan sebuah bot ke arah hulu sungai yang meliputi dua tempat yang terletak di tebing sungai mengambil masa 6 jam. Oke, baik, sama-sama kita perhatikan dahulu. Oke, ini adalah contoh keadaan dia lah ya. Oke, jadi perjalanan bot ke arah hulu sungai yang meliputi dua tempat yang terletak di tebing sungai ini mengambil masa 6 jam. Artinya hulu itu di sini berdekat dengan kawasan yang tinggi lah. Oke, kawasan yang tinggi. Dan hilir itu di sebelah sini. Oke, yaitu dia dekat dengan muara sudah. Oke, so masa yang diambil daripada sini untuk ke hulu sungai adalah 6 jam dan perjalanan balik bot ke hilir sungai mengambil masa 5 jam. Dari sini, dia balik pergi di sini adalah 5 jam. Jadi, jika kelajuan arus sungai itu ialah 2 km sejam, berapakah kelajuan bot di atas air yang tenang? Oke, jangan susah. Soalan di sini ini dia tidak minta kita kira. Kalau kita perhatikan dua soalan yang dia minta kita ini adalah tidak melibatkan pengiraan. So, apa yang disuruh kita buat hanya yang pertama itu hanya kenal pasti dan definisikan masalah saja. Oke, jadi untuk soalan yang pertama ini, cadangan penyelesaian dia adalah untuk soalan E. Oke, untuk kenal pasti masalah, kita mengetahui kelajuan arus sungai dan masa perjalanan di antara dua tempat di tebing sungai lah. Oke, so dua perkara ini mempengaruhi perjalanan bot tersebut, kan? Oke, baik. Apa sahaja jawaban yang kamu pikirkan, kamu boleh berikan di sini. Asalkan dia logik, dia mungkin akan diterima. So dia tidak tertakluk kepada satu jawaban sahaja. Oke, soalan ini sangat umum. So berikan sahaja kamu punya pandangan. Oke, tapi pikirkan secara logik lah. Oke, baik. Untuk soalan, masih lagi soalan E. Oke, definisikan masalah. Oke, so apa yang perlu kita buat? Oke, oke. Untuk definisi masalah ini kita pikirkan apa yang perlu kita buat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, di sini ini biasanya ianya akan diberikan di ujung soalan itulah. Oke, yaitu kalau ujung soalan sini, berapakah kelajuan bot di atas air tenang? So, definisi masalah ini kita perlu mencari kelajuan bot di atas air yang tenang. Itu sahaja. Oke, so selesailah soalan E. Sangat mudah. Oke, baik. Untuk soalan B, oke, yaitu tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Baik, ini kita sudah bincangkan dalam contoh sebelum ini. Untuk tentukan andaian apa yang perlu kita buatkan. Oke, baik. Untuk tentukan andaian, kalau kamu masih ingat, kita coba cari benda yang tidak berubah. Oke, yang mana sekiranya dia berubah, dia akan mempengaruhi keputusan kita punya kajian ataupun keputusan kita punya penyelidikan. Jadi, apakah perkara yang tidak boleh berubah di sini sehingga mengganggu perjalanan bot tersebut umpamanya? Oke, baik. Di sini untuk cadangan soalan yang pertama, oke, kelajuan andaian dia ialah kelajuan arus sungai dan kelajuan bot tidak boleh berubah sepanjang masa. Dia kekal sahaja pada kelajuan yang sama. Kalau dia bergerak mungkin dalam 10 km sejam, katakanlah, oke. Jadi dia tidak di sepanjang hulu ke hilir, hilir ke hulu tu, dia tidak boleh berubah. Oke. So, begitu juga dengan kelajuan arus sungai, dia kekal pada 2 km sejam. Kalau tidak, maka ianya akan mempengaruhi kita punya penyelidikan.
Oke, baik. Yang kedua, apa lagi yang kamu boleh pikirkan yang tidak boleh berubah? Kalau dia berubah, dia akan mempengaruhi kita punya keputusan ataupun kajian. Oke, yang kedua, kesan geseran antara permukaan bot dengan air sungai dan rintangan angin yang boleh memberi kesan kepada kelajuan sebenar bot. Oke, dalam kita mau cari kelajuan bot di atas air yang tenang ini, perkara ini dia mesti tidak boleh berubah, yaitu kita tidak boleh ambil kira bila ada kesan geseran, lepas tu bot itu dia akan perlahan. Oke. Lepas itu rintangan angin juga memberi kepada kesan kepada kelajuan bot sebenar. Oke, dua perkara ini kan dia tidak boleh berubah dalam apa yang kita kaji ini. Oke, arti dia kena malar, dia tidak boleh berubah. Dan yang ketiga, cikgu dapat fikirkan di sini adalah cuaca pada hari tersebut adalah baik dan tidak ada hujan maupun ribut petir yang boleh menyukarkan perjalanan bot. Misalnya dari hilir ke hulu itu tiba-tiba hujan kuat, terpaksa dia perlahankan dia punya bot kan. Oke, so ini adalah andaian-andaian yang kamu coba, yang kamu boleh fikirkan sendiri. Apakah perkara-perkara yang perlu dikekalkan ataupun tidak boleh berubah apabila kita melaksanakan penyelidikan ini? Oke, so dia punya jawaban ini sama juga seperti jawaban di tidak tertakluk kepada satu jawaban yang khusus. Dia sangat umum. Berikan sahaja pendapat kamu, as long as dia logik, maka ianya mungkin akan diterima. Oke, baik. Untuk soalan 1B, andaian kita sudah dapat selesaikan. Baik, selepas ini kita kenal pasti pula apa pemboleh ubah. Kalau masih ingat, untuk tentukan pemboleh ubah ini sangat mudah kan? Dia melibatkan apakah perkara-perkara yang ada dia bagi nilai di sini. Sangat jelas di sini dia bagi masa 6 jam yang diambil. Masa dia sama dengan 6 jam yang diambil dari dua pergerakan dari satu tempat ke satu tempat itu. Kemudian apa lagi yang ada nilai di sini? Oke, dia mengambil masa 5 jam. Oke, ini pun sama juga. Kemudian kelajuan arus sungai kan? Oke, dia ada bagi. Jadi yang ada nilai-nilai ini itulah dia punya pemboleh ubah. Oke, tapi kita wakilkan dia dengan suatu simbol lah. Contoh dia kalau masa biasanya kita wakil dengan T huruf kecil, time. Oke, kelajuan. Apa huruf yang kita biasa wakilkan kalau kau pernah belajar dalam sains kan? Oke, kita biasanya guna V. Maka untuk jawaban 1B ini, oke, inilah yang kita dapat kenal pastilah. Oke, pemboleh ubah dia. Oke, ada sedikit raut tadi. Oke, so pembeli ubah dia yang pertama ialah V untuk kelajuan bot. Ada dia bagi di sini ya. Ini dia tanya kan, berapakah kelajuan bot? Oke, yang akhir itu, oke, sebab kita akan kira kan. Oke, dia tanya berapakah kelajuan bot di atas air yang tenang. So, kita andaikan kita akan mengira kelajuan bot di atas air yang tenang. So, ini ada nilai sebenarnya. Jadi, ini pun boleh dijadikan sebagai pembeli ubah. Oke, lepas itu T adalah masa perjalanan dia sangat jelas di sini 6 jam dan 5 jam kan. Dia ada bagi nilai. So S adalah dia punya jarak. Oke, jarak ini juga adalah kita perlu sebab kita mau cari kelajuan bot dan untuk mencari kelajuan bot itu biasanya kita ambil jarak dibahagi dengan masa yang diambil kan. So itu juga merupakan salah satu pemboleh ubah. So apa sahaja yang ada nilai. Oke, maka itulah ya, kita jadikan dia sebagai pemboleh ubah. Oke, sangat senang. Jadi itu sahaja yang cikgu mau terangkan sebab itu sahaja yang ada dalam latihan diri 80-an 1E. So cikgu harap kamu teruskan dengan menjawab soalan dalam latihan buku kerja yang cikgu telah berikan itu ya. Oke. Baik, dengan itu cikgu harap kamu sudah paham tentang apa yang telah dibincangkan tadi. Teruskan buat latihan di buku kerja yang telah cikgu berikan. Oke, siapkan dan sekiranya ada yang tidak paham, tolong tanya dengan cikgu melalui WhatsApp ataupun telepon saya cikgu anytime di sepanjang masa kita ber-PDPR inilah. Oke, dan sekiranya kamu rasa apa yang kita bincang ini bermanfaat, tolong kongsikan dengan rekan-rekan kamu yang lain agar mereka pun boleh mendapat manfaat yang sama. So, dengan itu, cikgu ucapkan sekian dan terima kasih. Together towards success SMK Limana. Thank you.